Jadi alhamdulillah pada petang ini kita nak bicarakan sedikit berkenaan dengan Ramadan, berkenaan dengan ibadat yang kita akan sama-sama lakukan, iaitu ibadat yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Jadi untuk perbincangan pada petang ini saya suka merujuk kepada ayat Al-Quran yang membicarakan tentang masalah puasa pada bulan Ramadan. Ayatnya tak banyak, ayat 183, 184, 185, 186, 187 surah Al-Baqarah. Itu dia yang saya nampak yang sebut betul-betul tentang puasa bulan Ramadan, yang sebut tentang bulan Ramadan. Yang lain itu ada juga lah sebut-sebut tentang masalah puasa dan sebagainya, tapi ini asas ya. Jadi kita nak buat panduan kita untuk puasa ayat dia 183, 184, 185, 186, 187 surah Al-Baqarah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kita untuk melakukan ibadat puasa. Salah satu daripada hikmah, salah satu daripada tujuan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala fardukan ibadat puasa ini ialah la'allakum tattaqun. Moga-moga kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sebut bertakwa kepada Allah, dia kata bertakwa. Moga-moga kamu bertakwa. Moga-moga kamu bertakwa. Jadi biasanya bertakwa kepada Allah, tapi tak sebut bertakwa kepada Allah. Cuma biasa bila kita kata takwa, takwa kepada Allah lah. Wa may yattaqillaha, sesiapa yang bertakwa kepada Allah. Khatib hari Jumaat pun biasanya kan sebut ittaqullah. Kalau tak sebut ittaqullah tu kadang-kadang boleh bawa tak sah Jumaat. Kadang-kadang berlaku di satu kampung tu, tok khatib lupa sebut ittaqullah. Lupa hari Jumaat. Sebab tok khatib tu baca teks. Baca teks. Jadi dalam teks tu dalam khutbah pertama tak sebut ittaqullah. Sebab dalam khutbah ni dia ada rukun biasanya, ada alhamdulillah, puji kepada Allah, ada selawat kepada Nabi, kemudian ada pesan, wasiat kepada takwa kepada Allah. Jadi wasiat dalam bahasa Melayu pun tak ada, wasiat dalam bahasa Arab pun tak ada. Kata ittaqullah pun tak ada. Ada puji kepada Allah, ada selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus masuk ke khutbah. Baca habis khutbah tu apa? Nanti masuk khutbah kedua, nanti sembahyang. Seorang tu haji datang, tanya ke imam, imam tak wasiat takwa tu? Dia kata dah dah. Hai, dah. Cuba tengok ni. Imam pun ambil tek, tengok tak ada semua dia kata. Ada guna apa? Dia kata tu haji tu kata kalau tak ada rukun tak cukup. Kalau rukun tak cukup, khutbah tak sah. Kalau khutbah tak sah, sembahyang imam tak sah. Itu khutbah balik. Naik balik, khutbah balik. Orang ustaz yang kata duduk kita nak pergi makan mana, keluri mana, bukan main. Kawasan kita bukan main. Ada keluri. Kan? Biasanya. Masuk balik. Tak balik dah. Tak balik lagi duduk kawasan masjid tu, masuk balik. Baca balik, tambah ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kan? Tapi yang tak sedap tu, khotib tu baca khutbah sampai habis balik. Kan? Dia ulang balik khutbah tu. Patut terulang lah kan, bagi isi sikit ni sudah ulang balik. Itu cerita lebih kurang 15 minit dulu. Kadang-kadang masalah hukum tu wasiat takwa tu merupakan wasiat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadat puasa ni supaya kita ni bertakwa. Supaya itu madrasah Ramadan dia nak didik jiwa kita. Dia nak didik jiwa kita supaya menjadi insan yang takut kepada Allah. Macam mana jadi insan yang takut kepada Allah? Sebagai contoh, kita lihat dalam kes puasa ni, kita kadang-kadang boleh nipu. Kadang-kadang kita boleh nipu sebab tak nampak kata kita ni puasa ataupun tak puasa. Kan? Cuma jangan makan buah durian lah. Kan? Sebelum datang sembahyang zuhur pukul 1.30 tu, pukul 12.30 baru buah durian dalam bilik kita kan.
Syarah kepada pengoyak dalam kita juga kan. Kata sembahyang suar. Itu bau sangat. Bau durian ni tak puasa agak. Yang buat puasa malam tadi. Bau kuat sangat. Tapi kalau makan mie goreng, makan kuotiao goreng, makan kuotiao, makan roti, beli roti lah senang. Kuotiao payah kan. Tekan orang jual ke 10 bagi lah. Beli roti bubuh dalam bilik, beli roti bubuh dalam asrama. Beli pecah dia Nutella ke apa, tak bawa apa. Dia tak nampak puasa, nampak macam puasa, nampak sembahyang. Tapi kita boleh tipu. Kita boleh tipu masyarakat, kita boleh tipu orang ramai, kita boleh tipu kawan-kawan kita. Tapi kita tidak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bentuk bagaimana sekolah Ramadan mendidik kita supaya kita ini menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bercakap benar, menjauhi sifat-sifat yang tidak elok, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan daripada takwa. Satu contoh. Bagaimana dalam bulan Ramadan ini juga dia boleh menggandakan kita supaya melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan lain kita kurang buat ibadat. Tapi bulan Ramadan kita banyak buat ibadat. Kita rajin. Kan? Rajin. Dengan sembahyang fardunya, dengan sembahyang berjamaahnya, dengan sembahyang sunatnya. Bulan lain nak sembahyang sunat, payah. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran. Bulan lain payah kita nak baca Quran. Ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala, dia cerita kata dia baca Quran. Dia cerita kata dia baca Quran pada bulan Ramadan. Ini saya jumpa dia masa open house raya. Jadi dia kata, Ustaz, dia kata saya bulan Ramadan boleh khatam Quran 2 kali. Dia boleh khatam Quran bulan Ramadan saja 2 kali. Dia cerita ni bulan Syawal. Ujung-ujung Syawal lah. Kita nak habis dah open house Syawal. Ujung Syawal. Jadi bila dia kata dia boleh khatam Quran 2 kali bulan Ramadan, saya pun jawab dulu. Saya kata, baguslah tuan lagi. Saya pun tak sampai tahap tu. Tak sampai tahap nak khatam Quran 2 kali tu. Tapi dalam hati kata, aku pun tak khatam-khatam ni tu. Kan dalam bulan Ramadan tak khatam, nak habis tu. Khatam ni maksudnya habis lah. Sampai 25, 26 kan. Dia mula suruh pak ayah. Tak sempat nak khatam. Di mulut kita cakap manis lah. Baguslah tuan haji kan. Saya pun tak sampai tahap tu. Jadi dia faham saya khatam sekali. Dia faham dia khatam 2 kali. Saya faham, dia faham saya khatam sekali. Tapi saya tak khatam lagi. Kita faham. Jadi bila dia kata dia khatam bulan Ramadan 2 kali, saya pun tanya satu soalan kepada dia. Haji, selepas tuan haji khatamkan Quran kali kedua pada bulan Ramadan, kata kali kedua, katalah hari 28 29 dia khatam kali kedua, sampai sekarang berapa kali pula khatam? Berapa juz dah tuan haji baca? 28 Ramadan 29 dia khatam kali kedua, di hujung Syawal ni dah sebulan lagi. Berapa kali pula haji khatam? Tuan Haji jawab, dia kata, Ustaz, dia kata lepas khatam kali kedua bulan Ramadan tu sampai sekarang Quran pun saya tak buka lagi. Quran tak buka lagi sebulan dah. Syawal pun kat habis sebulan kita tak buka lagi Quran, tak sentuh lagi Quran. Jadi bulan Ramadan kita buat ibadat, kita rajin baca Quran. Tapi habis Ramadan Quran pun kita tak sentuh lagi. Kurang buat kan? Sedangkan kalau kita baca kitab para ulama dulu, cerita ulama dulu, bagaimana mereka bersungguh-sungguh membaca Al-Quran tadi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut ayat kita langkau-langkau sikit Pak. Bulan Ramadan ayat 185 surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Bulan diturunkan Quran. Jadi mengambil semangat dalam ayat ini, kita melihat bagaimana generasi para ulama dulu fokus mereka bulan Ramadan Quran. Hingga dikatakan amalan para ulama dulu kalau bulan Sya'ban, bulan Rajab, dia banyak istighfar kepada Allah. Quran baca juga, tapi banyak istighfar kepada Allah.
Bila masuk bulan Rejab, Rejab dulu, Rejab dia istighfar kepada Allah. Bila masuk bulan Sya'ban, dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar juga, dia baca Quran juga, tapi lebih banyak selawat. Bila masuk bulan Ramadan, mereka lebih banyak membaca Al-Quran. Istighfar pun ada, selawat pun ada, tapi lebih banyak membaca Quran. Kenapa? Mengambil semangat yang Allah Ta'ala sebut, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang mana dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, diwahyukan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala disebut kepada kita bagaimana para ulama dulu, generasi salaf membaca Quran. Kadang-kadang kita boleh buat, kadang-kadang kita tak boleh buat. Imam Nawawi sebut dalam bab bacaan Quran, zikir baca Quran dalam kitab Al-Azkar, lebih kurang disebut ada golongan salaf yang khatamkan Quran sebulan sekali. Khatamkan Quran sebulan sekali. Boleh buat? InsyaAllah. Ada yang Imam Nawawi kata khatamkan Quran 20 hari sekali. Boleh buat? InsyaAllah. Ada yang boleh khatamkan Quran, kata Imam Nawawi, 10 hari sekali. Sehari 3 juz. Kira gitu. Sehari 3. Kan? Lepas sembahyang subuh, kan? Masuk kerja pukul 8. Habis sembahyang subuh, pukul 6 subuh. Habis 4 tu. Baik. Kan? InsyaAllah. Lepas sembahyang subuh, kan? Kerja subuh. Lepas sembahyang syak, lepas sembahyang syak, kerja lagi. 10 hari sekali. Imam Nawawi cerita lagi, ada yang khatam Quran 7 hari sekali. 7 hari sekali. Sehari berapa juz? 4 juz lebih, 4 juz setengah. Imam Nawawi cerita lagi, ada golongan ulama, golongan salaf dulu yang khatam Quran 3 hari sekali. Makin berat ni. Nak ajar dia orang, nak ajar dia. Sehari 10 gitu. Seolah-olah sehari 10 gitu. Imam Nawawi cerita lagi, ada yang boleh khatam Quran sehari sekali khatam. Pening mata kita macam mana baca Quran, sehari sekali khatam. Ada yang Imam Nawawi sebut yang boleh khatam Quran sehari 2 kali. Dia cerita, Imam cerita, ulama-ulama. Imam Nawawi tahun berapa? Tahun 600 Hijrah. Lebih kurang juga tahun 600 Hijrah. Ini generasi awal, generasi sahabat banyak, generasi tabi'in yang boleh khatam Quran sehari 2 kali khatam. Dan kalau kita baca dalam sejarah hidup Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia punya khatam Quran bulan tak Ramadan. Bulan tak Ramadan sehari sekali khatam. Sehari sekali khatam. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam. Ya, sehari 2 kali khatam. Bulan Ramadan. Bulan tak Ramadan sehari sekali khatam. Kita bulan Ramadan tak khatam-khatam. Bulan tak Ramadan lagi dah tak khatam. Contoh pun tak kan? Mana baca? Imam Syafi'i baca tak ada tajwid langsung pun. Kan? Tajwid tak ada khatam tak. Ini kita tersebut cerita ni. Kita nak cerita kekuatan mereka baca Quran. Kita pun tak tahu dia baca begitu. Berapa kali ini karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada hamba-hambanya yang soleh, wali-wali Allah. Sampai sehari sekali dia khatam, 3 hari sekali khatam. Istiqamah pula. Bukan kata sekali itu ya. Selalu pula. Selalu pula 10 hari sekali khatam, 10 hari sekali khatam. Saya tengok satu hamba Allah, orang tua lah. Saya tengok dia punya Quran ya. Quran dia ada 3 bahan. Jadi saya tengok satu kertas. Satu kertas dia tanda dalam Quran dia. Dia buat kolam baca Quran, tarikh khatam. Itulah kolam tarikh baca berapa hari bulan. Satu khatam apa? Satu 2 kali 2. Tarikh mula baca, tarikh khatam. Nombor 3, tarikh mula baca, tarikh khatam. Kadang-kadang tengok tarikh, tengok kadang-kadang sebulan dia khatam dah, kadang-kadang 15 hari dia khatam dah, kadang-kadang 3 bulan dia khatam. Ini tarikh.
baca sikit, dia tengok tafsir baca sikit, tengok tafsir baca sikit. Jadi saya tengok orang yang tak lama dengan kita, baru 5-6 tahun tinggal dunia. Saya tengok dia punya khatam Quran tu saja, Quran yang tafsir tu, tengok ada beratus-ratus kali dia boleh khatam Quran tu saja. Quran tu barangkali baru dia baru ambil baru 30 tahun dengan dia, beratus-ratus kali dia khatamkan Quran. Quran yang sebelum tu barangkali dah khatam banyak kali lah. Ini generasi yang dekat dengan kita. Bagaimana generasi yang lebih awal, lebih kuat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini kita katakan bulan Ramadan, bulan diwahyukan Al-Quran, bulan untuk kita membaca Al-Quran. Ya, jadi kita ibadat yang kita nak hidupkan bulan Ramadan ialah baca. Tetapi bacaan Al-Quran semata-mata, kalau kita tak cuba faham, kalau kita tak cuba tadabbur, tidak akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Dapat pahala insya-Allah. Dapat pahala, tapi kita nak kena sampai satu peringkat supaya kita tadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah Taala menyatakan bulan Ramadan bulan diwahyukan Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk hidayah bagi manusia dan sebagai keterangan daripada hidayah dan pembela. Al-Quran ini kena jadi hidayah kepada kita. Jadi nak jadi hidayah ni, sampai satu peringkat kita nak kena cuba tadabburkan Quran. Bukan nak tafsir. Tafsir itu payah sikit. Kita nak tadabburkan Quran. Nak faham apa perintah Allah, apa larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tak faham, ada orang yang akan selewengkan kita, ada orang yang akan sesatkan kita, tetapi masih lagi menggunakan Quran. Kalau datang satu orang Allah, dia cerita kepada kita Quran ni tak betul ni, Quran ni salah ni, Quran yang tak asli ni. Datang satu hamba Allah, dia kata Quran ni tak boleh pakai, kita tak perlu ikut Quran. Kalau datang orang bawa ada orang Quran, kita nak ikutkan tak boleh ikut. Quran tak boleh pakai, dia kata Quran dah salah ni. Kita nak ikutkan tak boleh ikut, pahaman yang boleh. Kita nak rujuk kepada pejabat agama, kita nak rujuk kepada mufti. Untuk mufti ada orang kata Quran tak boleh pakai ni, kita tak perlu rujuk lah. Tak perlu rujuk kepada pejabat agama, tak perlu rujuk kepada Datuk Mufti. Sebab apa? Sebab pahaman itu jelas-jelas salah. Sebab dia semua tolak Quran. Dia suka kata Quran tak betul. Tapi pahaman yang akan rosakkan kita, ada yang masih lagi menggunakan Quran, tapi dia selewengkan pahaman-pahaman Quran daripada pahaman yang salah. Di belah Melaka, tak mahu orang Melaka, ada saya datang tu, kawan agama, pejabat agama Melaka ni, ada satu pahaman ni, dia baca Quran bagi atas. Dia baca Quran bagi atas. Ada pengikut, ada beberapa orang itu dia banyak Quran. Tapi Quran dia kata kena baca bagi atas Melaka ni. Kalau siapa baca bagi atas? Dia tanya orang pejabat apa dia baca bagi atas? Pasal guru ni kata, Quran zaman Nabi tak ada bagi. Quran zaman Nabi tidak ada baris. Oleh kerana Quran zaman Nabi tidak ada baris, memang tak ada baris semua. Quran zaman Nabi memang tak ada baris. Maka kita baca baris atas. Tapi masalahnya macam mana dia tahu kena baca baris atas? Nabi ajak suruh baca baris atas. Jadi saya pun payah ke mana baca baris atas. Bismillahirrahmanirrahim. Basama alalaha ala rahamana ala rahayama ala hamada roba ala alamayana ala rahamana ala rahayama manaka yawam ala daya. Baca bagi hati. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hamada roba ala alamayana Ar-Rahman Ar-Rahim ala rohamana ala rohayama Malik yaumiddin malaka yawama ala dayana Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ayaka na'abada wa ayaka nasata'ayana.
Saya tu bayar, kita juga baca. Orang baca pakai hati. Dia suruh tolak Quran tak? Dia tak suruh tolak Quran. Dia suruh baca Quran. Tapi baca Quran baris atas semuanya. Ada orang ikut, kata dia. Sebab nak mengaji Quran. Ada orang ikut. Saya tanya apa nama pahaman ni? Pegawai agama kata pahaman ni nama dia, nama ajaran dia Assalamualaikum. Apa pasal bawa nama Assalamualaikum? Kita ajaran Islam, al-Islam Islam. Dia baca bariatan Assalamualaikum. Masuk juga. Orang tiba agama bawa nama ajaran tu Allah Alam kan Assalamualaikum. Ini Quran ni, Quran. Tapi dia selewengkan cara yang sedemikian rupa. Di sebelah satu tempat, dia juga. Kita baca dalam Quran, syurga sekian, jannatin tajri, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kan? Khalidina fiha kekal di dalamnya. Ada satu ajaran sebut tentang masalah jual beli. Masalah jual beli kan? Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan beberapa ayat ni, syurga, jual beli, infak pada jalan Allah, sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan beli bagi kepada kita syurga. Dia gunakan beberapa ayat ni, dia buat tawaran jualan syurga. Harganya RM25,000. Jual syurga. RM25,000. Kali tengok duit ETF tu ada tu, insya-Allah. Boleh datang buat yang kali kita buka meja tengok. Jual syurga RM25,000. Saya tanya orang yang bagi berita ni ada orang beli lah. Ada orang beli. Dia kata ada orang beli tak? Ada orang beli. 25. Saya tu bayar cuma ada 10 orang beli. 250 tu lah dapat kat share tu. Goyang kaki tak ada apa-apa tu. Bulan depan cari pula 10 orang lagi. Dapat 200. Barang ni boleh buat lah. Kalau 25,000 ni syurga yang paling lekeh lah. Syurga yang nombor 8. Kalau nak syurga berapa? Bayar mahal kan? Bayar ramai barang ni 100,000. Orang boleh gunakan pahaman yang ada dalam Quran. Syurga, Allah Ta'ala jual beli dengan kita dan sebagainya. Tapi dia boleh selewengkan kita menggunakan Al-Quran. Jadi sebab itu kita nak katakan bulan Ramadan, bulan Quran diwahyukan, kita baca Quran banyak-banyak, tapi kita kena sampai kepada satu pangkat bagaimana kita nak mentadabburkan Al-Quran. Kita nak cuba faham perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita cuba nak kena lakukan. Jadi yang pertama, asas yang pertama bulan Ramadan, ibadat yang wajib ialah puasa. Yang tu yang pertama sekali, basic asas dia. Matlamanya bagaimana kita nak masuk dalam bulan Ramadan, kita nak menjadi insan yang bertakwa, lebih-lebih lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya selain daripada puasa, kita nak masuk dan melakukan ibadat, termasuklah ibadat membaca Al-Quran. Ini asasnya. Selain daripada itu juga disebut dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi sebut kepada kita tentang persediaan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persediaan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis tadi. Yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min." Hadisnya hadis asas, hadis yang basic. Itu Rasulullah menyatakan sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan iman atas asas iman, dia puasa itu kerana imanan kepada Allah. Ini perintah daripada Allah. Yang kedua kata Rasul alaihi salatu wassalam, ihtisaban, dia mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa iman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Rasulullah menyatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu. Diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi kita buat ibadat bukan kerana manusia, kita buat ibadat bukan kerana nak nunjuk kepada masyarakat, tetapi kita buat ibadat itu semata-mata kerana ini perintah daripada Allah. Kita buat kerana kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Betulkan niat kita. Bukan masuk kerana masalah kesihatan kita. Alhamdulillah bulan Ramadan datang, boleh baiki kesihatan, boleh puasa dan sebagainya. Bukan kerana masalah kita nak kurangkan berat badan kita, tapi semata-mata niat kita lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada Allah. Jadi kalau kita masuk puasa ni dengan iman, insya-Allah buah hujung dia ialah ketakwaan. Kalau kita masuk puasa ni iman dan mengharapkan pahala, kita akan dapat pahala dan kita akan dapat nilai takwa tadi. Rasulullah tak syarat, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan iman, kerana iman, wahtisaban dan mengharapkan ganjaran pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan baginya dosa-dosanya. Yang keduanya, Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan kepada kita tentang bagaimana kita nak meningkatkan ibadat pada malam hari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, sesiapa yang qama dengan iman dan mengharapkan pahala. Kalau kita salah baca, kita akan terjemah qama tu dengan mana qama. Sesiapa yang qama, ini salah terjemah. Sesiapa yang qama pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala. Qama kalau kita salah terjemah jadi qama. Lepas sembahyang subuh, lepas sahur, lepas sembahyang subuh dia nak sampai pukul 1. Bangun pukul 1 dah sembahyang, alhamdulillah aku masuk dalam hari dah, boleh qama dah. Aku qama ni kerana iman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Dia kata hadis Rasulullah kata. Jadi Rasulullah kata qama, siapa yang qama. Ada orang salah terjemah qama. Jadi qama ini kalau dalam hadis yang awal tadi sebut shoma. Shoma itu makna puasa. Qama itu maknanya qiyam. Qiyam ini ditafsirkan oleh para ulama hadis dengan makna melakukan ibadat pada malam hari bulan Ramadan. Sebab malam kita tak puasa, siang kita puasa, shoma. Siang kita buat ibadat juga, tapi buat sikit-sikit lah. Kita buat ibadat kita tak terus semua dari pagi sampai petang, tak kan? Siang hari kalau dia belah di Mekah tu, dia punya subuh dia pukul 3. Subuh pukul 3, dia punya maghrib pukul 7. Subuh pukul 3, maghrib pukul 7. Cuaca pula sekarang bulan 7 ni lebih kurang 45 darjah Celsius. Kadang-kadang dia naik sampai 50. Jadi kalau duduk dalam masjid tu kan, macam orang nak minum air zam-zam tak boleh kan, puasa. Malam pukul 7, insya pukul 8.40, 8.30 kan, boleh tawaf, boleh minum air zam-zam, boleh boleh baca Quran, boleh tarawih, boleh tahajud, dia mulai sampai pukul 2 cari sahur, pukul 3 sembahyang subuh. Balik malam siang tak buat ibadat kan, balik nak berehat. Cuaca balik. Mungkin zuhur nanti lah, berlipat. Zuhur pukul 12 lah. Jadi siang kurang ibadat, biasanya kurang. Malam banyak melakukan ibadat. Jadi siang ni kami sebut shoma, siapa yang puasa. Malam yang disebut maqama, siapa yang qiyam bulan Ramadan melakukan ibadat kepada Allah. Bila kita nak buat ibadat? Bermula daripada solat maghrib malam itu. Mula kita buat ibadat. Mula buat ibadat
sembahyang Isya berjamaah, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tarawih. Kemudian kita tadarus Quran. Maksud itu kita berzikir kepada Allah, kita istighfar, besoknya kita bangun tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, sahur pun ibadah juga tu. Qiyam Ramadan. Jadi ulama mentafsirkan, kalau kita salat tarawih pun kita dah masuk dalam hadis tu. Salat tarawih bermakna kita telah qiyam bulan Ramadan. Salat tarawih makna qiyam bulan Ramadan. Tapi syaratnya iman dan mengharapkan ganjaran, bukan kerana orang lain. Kadang-kadang kita buat ibadat tarawih itu kerana manusia, kerana kita ada jawatan, kita jadi jawatan puasa surau, kita pun semangat. Kadang-kadang kita dilantik menjadi imam, kita pun semangat. Kan? Malam kita tak tugas sebagai imam, tak tugas sebagai bidang, kita pun tak ada kat surau. Surau itu pun tak ada, surau lain pun tak boleh. Bila malam yang kita tugas. Malam dia kita tugas. Malam kita tugas, kita semangat. Bila kita ada jawatan, kita semangat. Dan kita marah pada orang yang tak datang sembahyang tarawih. Bila kita tak ada jawatan, kita tak datang pula. Orang marah kita. Kita pandai jawab, sudah sunnah je. Gaduh buat. Bukan wajib buat. Kan? Ini masalah kita. Ini masalah bagaimana qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan melaksanakan ibadat pada. Jadi ada dasar iman dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah SWT. Bukan kerana. Kalau kita buat kerana orang, maka kita akan rasa berat dalam melakukan. Satu peristiwa yang pernah berlaku, cerita sendirilah, cerita pasal orang, cerita pasal orang jadi bukan. Saya awal pagi buat tazkirah Ramadan. Buat tazkirah Ramadan pada bulan Ramadan lepas daripada sembahyang sunat tarawih. Surau. Saya pun pergilah sembahyang Isya berjamaah, lebih kurang 12 km juga dari rumah saya. Sembahyang Isya berjamaah, sembahyang sunat ba'diyah Isya, kemudian sembahyang sunat tarawih. Lebih kurang 8 rakaat sembahyang sunat. Lepas habis 8 rakaat tarawih, sepatutnya sembahyang witir. Tapi dia stop, dia tak mau sembahyang witir, dia kata kita buat tazkirah dulu. Saya pun buat tazkirah. Buat tazkirah, saya belum tanya buat tazkirah, saya tanya pengurusi surau. Berapa minit malam ni nak tazkirah tu lagi? Pengurusi surau bagi jawapan, dia kata Ustaz, tazkirah malam ni 30 minit. Oleh kerana pada malam tu malam awal Ramadan, malam kedua Ramadan, orang masih ramai dan orang masih bersemangat. Saya bagi tazkirah pada malam tu bukan 30 minit, tapi saya bagi tazkirah pada malam tu lebih kurang 1 jam lebih. Dia tak nak sesi soalnya. Habis tazkirah sama malam jam. Tazkirah 1 jam lebih, belajar lah. Habis tarik meja masuk balik, kursi masuk balik, nak sambung solat witir. Jadi saya pun dah diri belakang imam, imam pun dah diri depan ya. Tuan-tuan, bila saya diri belakang imam, tak nak siapa masuk soft yang pertama. Tak nak siapa masuk soft pertama. Saya tunggu imam tu boleh imam tu kat sopannya, kat kubah dia, pasang mikrofon. Tunggu tak nak apa? Tak lama punya datang lagi kan? Bila diri sebelah kanan. Bila tak ada siapa masuk soft pertama ni, panjang kan? Tak ada siapa masuk. Saya balik belakang, balik belakang tengok orang pakai keluar daripada surau. Tak ada siapa ada masuk. Orang pakai keluar daripada surau. Saya pun bisik ke hati, bilang dia, orang tak mau solat witir lagi, tak ada masalah lagi. Bukannya lama lagi, 3 rakaat, 7 minit, 6 minit, 7 minit dah sejalan. Kita tunggu sekejap. Mula. Orang pakai keluar, habis keluar, masuk seorang-seorang, adalah 10 orang Jumaah.
yang tak solat witir. Bila ada 10 orang, paling pakai keluar, maka more keluar. Itu dia jamaah more, lepas tarawih tu. Bila aku bagi tahu kepada imam, kita boleh mula sembahyang. Ada awal. Imam pun bila nak sembahyang witir 3 rakaat. Dia lafaz usolli. Dia kata usolli sunnata at-tarawih raka'atain imaman lillah. Bila dia sebut lafaz usolli itu, usolli sunnat at-tarawih, saya setuju. Imam silap dalam hati setuju. Imam nak sembahyang tarawih, nak sembahyang witir. Sebab tadi dah sembahyang tarawih 8 rakaat. Biasanya 8 rakaat tarawih, witir 3, tengah-tengah tu 3. Tapi imam sebut aku nak sembahyang sunat tarawih. Saya mula tu. Saya tak sambut angkat tangan lagi. Imam dah Allah kan, saya tak angkat tangan. Saya nak tu Bilal lah. Bilal kata apa? Bilal sebelah kanan saya pun dia usolli sunat tarawih raka'atain ma'muman lillahi ta'ala. Allah sudah sembahyang tarawih lagi mau rakaat. Lagi 12 rakaat. Sebab surah tu buat tarawih 20 rakaat. Saya tu ingat surah tu buat tarawih 8 rakaat. Saya mula tersedar. Sebab kami tinggal 10 orang. Tadi tu ada 4 lagi orang. Lebih kurang surah tu 4 lagi orang, 5 lagi orang. Tinggal 10 orang. Nak sembahyang tarawih lagi 12 rakaat. Saya mula tersedar. Nak sembahyang kan tak mau sembahyang. Nak sembahyang kan tak mau sembahyang. Mana saya dari belakang imam, saya tak nak lari pun. Sembahyang ke? Allah. Sembahyang tarawih 2 rakaat. Rakaat ke-9, rakaat ke-10. Ada lagi 10 rakaat tarawih. Imam bagi salam, 8 orang cabut lari. Keluar. Tak mau sembahyang. Bagi mereka punya yang witir juga pun. Kan, tiba-tiba imam yang tarawih lagi. Tinggal saya dengan Bilal belakang. Silap kita tarawih, cabut tarawih. Tinggal kami 2 orang. Sambung pula rakaat ke-11, rakaat ke-12. 3 orang. Surau ni bagi 2 lah masjid ni, bagi 2. Tinggal 3 orang ni. Tadi bagi masjid ni bagi 2, penuh. Tinggal 3 orang. 10 rakaat tarawih. Tambah witir 3. Allah. Sejam setengah lagi sembahyang 10 rakaat, 13 rakaat. 3 orang. Saya adalah hati ni perang ya. Ini nak sembahyang kan tak mau sembahyang. Nak sembahyang kan tak mau sembahyang. Ini perang lah hati. Kan? Saya baca hadis tu. Baca, saya tahu hadis tu. Siapa yang buat ibadat, siapa yang qiyam Ramadan kerana iman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Saya baca hadis tu, saya faham. Tapi bila sampai praktikal tak boleh buat. Sebab macam mana aku nak lari dulu. Aku suruh orang buat ibadat banyak-banyak. Aku suruh orang buat ibadat banyak. Suruh orang haji baca Quran. Suruh orang sembahyang sunat banyak-banyak. Kalau aku lari, orang tu makan boleh pula. Tengok ustaz kita, ustaz pun lari ni. Aku tak boleh lari, aku kena tunggu juga. Aku nak sembahyang. Walaupun bukan kerana Allah, sembahyang. Sembahyang Allah letih tu tuan. Letih. Walaupun kita bagi semangat kepada orang semua, tapi kita tinggal 3 orang kita ikhlas. Tak ikhlas malam tu. Saya tak tahu imam ikhlas ke tak ikhlas itu. Bahkan ni dia tugas malam tu, dia dah jawab surau kita buat 20 terawih, kita buat 20. Ikut je lah, kan? Dilantik jadi imam. Imam kan kat seorang sebelum bulan Ramadan kan? Imam mesti 3 orang, 4 orang. Pokok malam, bukan. Pokok malam bukan. Di malam ni dia bukan. Imam lain tidak. Imam lain tidak. Dia tak boleh. Bilal. Bilal tidak. Bilal 2 orang tu yang Bilal. Bulan Ramadan bukan ada 3 orang, 4 orang. 3 orang, 4 orang ni tidak. Yang boleh malam. Ini soal. Baru sedar pada malam tu, rupanya tak ikhlas. Baru sedar. Selama ni tak ikhlas berani ikut je. Ustaz kita sembahyang Syam Ustaz. Ustaz kita sembahyang sunat kan? Ikut je, follow je. Tak rasa berat kan biasa. Tapi malam ni tak ada orang, tinggal 3 orang.
kadang-kadang kita tak sedar sama ada kita ikhlas atau tidak. Kita tak tahu sama ada kita ikhlas atau tidak. Dia akan jadi masalah. Jadi di akhirat nanti tuan, di akhirat nanti dalam hadis riwayat Imam Daruqutni rahimahullah taala, bawa buku catatan amalan kita untuk dihisab oleh Allah Subhanahu. Buku amalan baik dan buku amalan jahat. Buku amalan baik, buku amalan jahat. Sebelum dihisab, sebelum ditimbang di atas mizan pada hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh para malaikat memadam amalan-amalan soleh kita. Setiap orang daripada kita Allah Ta'ala semua padam. Bukan semualah ada yang dipadam, ada yang tidak dipadam, ada yang dipadam. Mungkin banyak dipadam, mungkin sedikit dipadam. Maka malaikat bertanya kepada Allah, apa sebab nak dipadam? Dia bukan buat jahat, dia buat baik. Dia baca Quran, dia sembahyang sunat, dia bersedekah. Apa sebab nak padam? Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis tersebut Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahawa Allah menyebut kaedah itu kan, bahawa Allah tidak menerima sesuatu amalan kalau niatnya itu bukan kerana Allah. Saya ulang, Allah tidak menerima sesuatu amalan kalau niatnya itu bukan kerana Allah. Jadi kita tak sedar sama ada kita ikhlas atau tidak, kita tak sedar. Malaikat pun tak tahu. Malaikat yang ditulis amalan kita ni, kita baca Quran, dia tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Kita sembahyang sunat tarawih, dia tak tahu kita ikhlas tak ikhlas. Dia tulis kita buat. Barangkali kita sebut ni sedekah kita ni ikhlas ni. Haji macam mana ikhlas kerana Allah ni. Barangkali kita sebut dulu, malaikat barangkali tulis kita sembahyang Quran ikhlas kerana Allah. Tapi hakikat sebenar dalam hati ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saat kita sangat penting, kita nak hisap tu. Kalau Allah Ta'ala suruh padam, lepas hisap, amalan soleh kita banyak, amalan jahat kita sikit, hisap. Kita selesai, kita lari nak masuk syurga dah. Allah Ta'ala suruh padam, pak kita masuk syurga, baru padam. Tak kuat lah. Dah masuk syurga dah kan? Tak hisap lagi. Kalau masuk syurga dah baru hisap, banyak amalan kita kena buang. Kita punya kerja kalau masuk syurga tak boleh keluar. Kan? Kalau masuk syurga tak boleh keluar lah. Selamat dah tu. Kan? Dia tak hisap lagi, tak masuk syurga lagi. Padam. Kita duduk sini, dulu dah maksa, dulu dah kata dapat sijil dah, dapat diploma, dapat ijazah apa semua. 10 tahun kemudian orang review balik kita punya markah. Orang kata tak duit. Oh, dah 10 tahun berapa kan? Tak usah duk fikir lah kan? Dah lepas dia duit dah. Macam orang besar dah kan? Kita kata kan? Siku syarikat mana-mana ke apa dah. Orang tak pakai dah. Tak masuk syurga lagi. Tak izat. Jadi saat itu sangat penting. Ini masalah niat kita. Sebab itu dalam sesuatu perkara itu, amalan soleh kita nak jaga, amalan soleh ini ialah kita buat niat itu sebaik-baik amalan ialah niatnya itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Ya? Jadi ayat 183 bicara tentang masalah kewajiban puasa, matlamat dia supaya kita bertakwa. Kemudian bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian ayat 184 sebut tentang masalah orang yang musafir, orang yang sakit boleh dibenarkan untuk tidak berpuasa, boleh ganti dengan beberapa hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sakit atau musafir, maka dia boleh berbuka puasa ganti daripada hari-hari yang lain. Ini rukhsah yang berkata.
Saya dapat jemputan daripada Masjid Al-Azim Melaka. Bulan Ramadan, subuh kuliah duha, 10 pagi, hari Ahad. Saya mula dah bagi dah subuh, tapi rasa kita dah tarik diri. Bulan puasa siang hari kita malas nak jalan jauh, kan? Tapi dah keluar surat dah, cuma tak tarik diri, tak kuat lah kan? Tapi saya kata kat pegawai yang jemput tu, saya kata, nampak gaya kena buka puasa kan? Nak bagi ceramah kuliah duha, nampak gaya nak kena puasa sebab apa? Sebab musafir. Kuliah duha, lepas habis bulan-bulan tu kita jemput makan kita. Untuk saya duha, saya musafir. Dia nak kotor balik tu, nak kotor balik kan? Ini rukhsah. Kalau nak gunakan, gunakanlah. Kalau tak mau guna pun tidak apa kan? Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kata, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa, itu lebih baik bagi kamu. Walaupun boleh buka puasa, tapi kalau puasa, itu lagi. Kemudian ayat 187 Allah Subhanahu wa taala sebut tentang beberapa hukum akam puasa. Dihalalkan malam hari untuk rafas, untuk rafas, untuk bersama di antara suami dengan isteri. Malam hari dalam salah, bukan mana puasa langsung siang hari dah boleh. Malam dalam salah. Malam tak pergi tarawih pun tak apa. Kan? Pas puasa tu seperti yang Syah kita lena lah. Kan? Sebab tu dia kata rafas. Rafas ni mana benda tu tak elok. Sebab apa? Sebab sebelum ayat ini diwahyukan, benda tu dilarang. Bulan Ramadan tak boleh hukum hubungan lelaki suami isteri, tak boleh langsung. Siang pun memang tak boleh. Malam pun tak boleh. Bulan tu. Jadi benda tu benda yang tak elok. Oleh kerana benda tu tak elok, digunakan ayat rafas. Rafas ni merujuk kepada hubungan kelamin. Dan hubungan kelamin itu dianggap sebagai benda yang tak elok pada bulan Ramadan. Walaupun malam hari. Tapi bujung ada sahabat dia belajar pada malam hari. Kalau tak salah saya normal kotor. Saya normal malam hari kita belajar dengan isteri dia, pagi esok dia kena bulan Rasulullah kan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ini. Kalau dia tak belajar malam tu pakai ni ayat dia. Tak ada kata dah kita tanya kan. Juga sebulan kan. Bahaya ni kalau kita fikir macam kan. Ya Allah Ta'ala tak boleh lupa. Allah Ta'ala akan boleh. InsyaAllah dalam sana. Jadi halal malam hari. Kemudian masalah i'tikaf, ini pun ibadat yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kamu i'tikaf dalam masjid. Ini pun ibadat atau sunnah yang sah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir atau 10 malam yang terakhir. Yang kita makin sangat-sangat kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita punya mentaliti awal Ramadan kita semangat beribadah. Lepas tu kita makin merosot. Orang perempuan semangat buat ibadat, lepas tu 10 malam terakhir dia mula sibuk dengan kuih raya, baju raya, arsir dan sebagainya. Dan Rasulullah mula tu steady, makin hujung Ramadan makin kuat ibadat Rasulullah. Itu Rasulullah yang pernah ada di masjid. Kita makin hujung Ramadan makin jauh dari masjid. Kita terbalik daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana kita nak capai matlamat takwa? Ayah kita. Sunnah Rasulullah yang i'tikaf, sunnah yang sahih. Bagus Rasulullah tak pernah tinggalkan i'tikaf pada 10 malam yang terakhir. I'tikaf ni bukan i'tikaf yang kita buat pakai datang sembahyang 10 minit i'tikaf. Boleh juga. I'tikaf ni duduk lama dalam keadaan puasa, duduk di masjid. Katalah hari Sabtu tak ada kerja apa, pas sembahyang subuh duduk ucapan i'tikaf sampai ke zuhur. Ataupun malam hari bayar isyak dulu masjid, bayar tarawih, lepas tarawih tadarus Quran. Lepas tu rehat sekejap, bangun berzikir, qiyamul lail, sahur kat masjid. Tak ada. Tarawih pun tak ada. Tarawih pun tak ada kan. Bukan kata 10 malam terakhir, 20 malam terakhir pun makin hilang. Jadi kita macam mana kita dapat buah takwa yang Allah Ta'ala janjikan, la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebutkan masalah i'tikaf.
Masalah wa antum aakifuna fil masjid, kamu beriktikaf di masjid, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita balik, tadabbur balik ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah untuk kita menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala daripada kefarduan ibadat puasa. Ibadat puasa. Jadi saya kira cukup untuk sesi yang pertama ini. Sedikitnya sebab kita kalau nak ulang kaji. Cuma basic asal saya minta kita jaga niat juga. Masalah yang batal puasa itu masalah itu tak apalah. Masalah niat kita jaga semua. Ya, kita jaga semua. Kita insya-Allah tak makan. Makan tapi kadang-kadang maksiat lain pun berlaku. Maksiat kita mumpat. Kita tak pernah jumpa dalam kitab fiqh siapa mumpat batal puasa. Sebab definisi puasa itu menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Mengumpat tak masuk dalam batal puasa. Tapi dalam hadis yang besar ya, sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong, termasuk dalam mengumpat, supaya tidak meninggalkan bohong dan amalan-amalan berkait dengan pembohongan, Allah tidak berkehendak untuk dia meninggalkan makan minum. Allah Ta'ala tak berkehendak untuk dia berpuasa. Dalam arti kata Allah Ta'ala tidak menerima puasanya. Tapi kita kaji dalam fiqh tak betul. Kita katalah sah lah. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Kita nak buat ibadat saya kata sah atau Allah Ta'ala tak terima. Kita kena soal dia. Kalau sah, kita boleh tanya, kita boleh buka buku, kita boleh tanya Ustaz, sah lah. Sah. Kita tak boleh tanya Allah Ta'ala terima tak ibadah. Yang tu orang tak jawab. Ini hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima atau tidak. Kita nak buat ibadat naik satu pangkat Allah Ta'ala. Bukan sekadar sah. Jadi mengumpat tak batal puasa. Ya Allah Ta'ala tak. Kita cakap bohong tak batal puasa. Sah puasa. Ya Allah Ta'ala tak terima. Kita jaga puasa itu supaya kita dapat matlamat la'allakum. Wallahu a'lam bissawab. Sekali itu, jadi kalau ada soalan apa-apa boleh kita sama-sama jawab. Ya. Saya jawab setakat mana saya menjawab. Yang tak dijawab itu saya jawab juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ustaz, dengan soalan, apakah jenis sakit yang dibenarkan berbuka di siang hari puasa seperti mana yang diajar Ustaz tentang apakah jenis sakit yang dibenarkan berbuka di siang hari puasa seperti mana ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi? Ini payah kita nak urai ni. Sakit ya. Allah Ta'ala sebut faman kana minkum maridan. So siapa yang sakit. Macam mana kita nak faham ya? Ayat ini dia umum. So siapa yang sakit. Terdedah kepada pelbagai masalah. Ada tafsir saya pula. Saya nak sebut, tapi jangan dengar amal ya. Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri. Dia ulama tabi'in kalau tak salah. Wara' salaf. Disebut Al-Imam Al-Busiri. Dia duduk dalam rumah dia tengah makan. Siang hari bulan Ramadan. Makan. Orang masuk dalam rumah dia, orang terkejut tengok dia tengah makan. Orang terkejut. Seorang ulama tidak berpuasa. Orang tanya dia, ya Imam, ya Syekh, masih pada puasa? Imam Ibn Siri jawab, aku sakit. Orang tanya sakit apa? Dia kata jari aku sakit. Jari dia sakit, dia tak puasa. Dia pegang pada ayat faman kana minkum maridan. So siapa yang sakit di kalangan kamu tak perlu puasa, boleh ganti ayat. Itu tafsiran yang sangat mudah. Walaupun disebut Imam Juzai Azhar, kita tak patut ambil pun kan. Ini pasal masa puasa sakit tangan, cekam salah potong kuku dah sakit ni, tak puasa kan. Ni sakit mana? Rasa kena duri sikit semalam ni, potong-potong pokok terkena duri jalan sakit ni, tak puasa, susah. Bahkan tak puasa dah kan.
Jadi sakit ni, sakit yang munasabah lah. Yang munasabah yang pertama kalau kita kata cara mudah ni, doktor tentukan. Tanya 2-3 orang doktor, boleh puasa ke ni? Doktor kata tak boleh puasa, tak wajib puasa. Sebab mudarat kepada diri. Mudarat kepada diri. Itu maknanya munasabah lah. Gastrik, kadang-kadang ada gastrik yang boleh puasa. Maknanya ada gastrik yang doktor nasihatkan tak boleh puasa. Sebab dia akan jadi masalah, akan pecah perut ke apa-apa. Tengok mana doktor yang adil, doktor Muslim yang adil, yang pakar dalam ilmunya, yang memberi nasihat untuk kebaikan agama kita. Nasihat dia. Atau mungkin kita demam yang memang teruk sangat lah. Kita makan ubat, ini kepala sangat putih sangat. Demam ni, masa ni boleh tak? Dia makan ubat sebelum sahur tu. Sebelum hari sahur, makan ubat tu enak. Jadi kita tengok keadaan. Tengok keadaan. Penyakit yang boleh mudarat kalau kita puasa. Orang perempuan yang tengah mengandung, menyusukan anak, dia sakit ke tu? Dia perlu lagi dia makan tu sebab dia susukan anak dia. Ataupun dia tengah mengandung sebab doktor kata kalau dia tak makan, dia puasa, barangkali janin dalam kandungan tu tidak mendapat zat yang secukupnya. Jadi ada keadaan. Jadi jangan, bagi saya tak setujulah kalau kita ambil pandangan Imam Ibn Sirin tu. Nampak mudah sebenarnya. Saya sebut sebab di dalam tafsir disebut dan ulama konem tak setuju dengan pandangan Ibn Sirin dalam itu. Lain agak setuju. Jadi ulama tu dia bagusnya kita nak ambil ni lah kebebasan bersuara tu lah. Ada pandangan dia setuju, ada pandangan dia setuju. Tapi dia tak endam, dia tak katalah bodoh ada. Dia tak katalah Imam Ibn Sirin bodoh, tak faham tak. Tapi dia sebut, tapi dengan hormat dia mengkritik pandangan Imam Ibn Sirin. Baik, soalan yang mengapa menjatuhkan niat qada puasa Ramadan mesti sebelum fajar, manakala niat puasa sunat dibolehkan selepas fajar. Jadi masalah puasa sunat selepas fajar. Sebelum matahari ini ada dalam hadis dia. Jadi ibadat ini diambil daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pergi rumah isteri baginda, tanya ada makanan kan, tak ada makanan. Maka isteri baginda kata tak ada makanan apa. Jadi sebelum tu Rasulullah tak makan apa lagi? Kosong. Maka Rasulullah kata kalau begitu puasa sunat. Jadi pagi waktu duha, 9 pagi, pagi 10 pagi lah dia kata mudah kan. Tak ada makan apa, Rasulullah kata puasa, baru nak niat puasa kita. Jadi ambil tahap daripada hadis ni, maknanya puasa sunat. Niat puasa itu lambat sikit. Lambat sikit. Tapi dalam puasa fardu ada hadis yang menyebut tentang mentabyid akan niat, memalamkan niat. Tabyidun niat, memalamkan niat. Disebut man lam yubayyin as-siyam ala siyam. Sesiapa yang tidak memalamkan niat, tabyidkan niat dia itu. Tak niat kata nak puasa fardu dia tu. Waktu malam sebelum habis fajar, fala siyam, tidak ada puasa lagi. Jadi ulama buat kajian puasa fardu, niatnya sebelum fajar mesti ada niat. Kita bagus awal tu niat itu. Niat ni bukan mana kita mesti kata nawaitu, tak kata apa. Sebab niat ni kita asal lagi. Bangun sahur pukul 4:30 tak nak bangun dah. Nak makan nasi pukul 5 mana ada kita makan. Sebelah kita nak makan pukul 5. Kan? Bangun pukul 4:30, ambil buku sembahyang dah habis, pukul 5 menghadap makan nasi dah apa lah. Pasal apa? Pasal esok nak puasa. Niat tu. Kita niat tu. Aku esok nak puasa. Okey tu. Dia tak sebenarnya kita kata nawai tu sahur ni. Kita dah makan sahur, pergi sembahyang subuh balik. Lupa lah niat lah. Lupa lah kata nawai tu sahur ni. Tak apa lah. Tak kata apa. Sebab niat itu. Jadi bila kita bangun sahur tu, insya-Allah ada niat berpuasa esok hari. Jadi balik kepada soalan, kenapa puasa sunat boleh niat dia lepas sahur, lepas fajar? Kerana itu juga disebut dalam hadis tadi, amalan tadi. Yang puasa Ramadan mesti sebelum fajar, kerana itu juga diajar oleh Rasulullah SAW.
Bagaimana puasa yang dilakukan oleh umat yang terdahulu? Ini dalam ayat 183, kama kutiba 'alal ladzi, sebagaimana difardukan kepada umat yang terdahulu. Ya. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa dia masuk dalam bab syariat. Dalam syariat ini dia berbeza. Pagi lebih lama, pagi lebih pendek. Tapi puasalah. Puasa kita daripada fajar sampai malam. Itu ma'atimus siyam ila lail. Tidaklah sempurnakan puasa sampai malam. Makanya umat terdahulu lebih pendek. Kiamat juga punya sembahyang syariat. Sembahyang kita sehari semalam 5 waktu, barangkali dulu tak sampai 5 waktu. Barangkali dulu sehari sekali ya, barangkali sehari 2 kali ya. Tapi sembahyang kita sembahyang. Puasa pun ada beda sebab syariat. Syariat Nabi terdahulu tidak sama dengan syariat ini. Cuma dalam hadis disebut tentang puasa Nabi Daud. Nabi Daud puasa sehari, tak puasa sehari. Puasa sehari, tak puasa sehari. Maknanya sebulan tu 15 hari puasa, 15 hari tak puasa. Itu puasa Nabi Daud, itulah puasa yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan ketiga, apakah hukum puasa sunat selepas 15 Syaban? Puasa sunat sekarang berapa? Sekarang 24. Sekarang 23 Syaban. Puasa sunat. Dalam satu riwayat hadis disebut kepada kita, idza tasafa Syaban fala tasum. Apabila dah masuk 15 Syaban ke atas, jangan puasa. Jadi ulama huraikan maksudnya tak puasa sunat kalau masuk 15 Syaban. Kalau puasa qada tidak apa-apa. Kalau puasa nazar tidak apa-apa. Yang dilarang dalam hadis itu ialah puasa sunat. Itu pun kalau bagi orang yang tak pernah puasa sunat sebelum 15 Syaban. Dia 1 Syaban sampai 15 Syaban tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba masuk 20 Syaban dia lagi nak puasa sunat. Puasa lah, masuk Ramadan lah. Kalau dia memang puasa sunat dari Senin Khamis, dia tak masuk dalam larangan hadis itu. Tak masuk dalam larangan itu. Sebab apa? Sebab Nabi puasa sunat paling banyak pada bulan Syaban. Jadi kalau paling banyak puasa pada bulan Syaban, kenapa lepas 15 Syaban tak boleh puasa? Dia hadis itu ada amalan ni. Kita kat mana kita nak amalkan? Dia macam mana? Kalau bagi orang yang tak pernah puasa sunat sebelum 15 Syaban. 1 Syaban hingga 15 Syaban tak pernah puasa sunat, tiba-tiba masuk 20 Syaban, 23 Syaban aku nak puasa sunat. Salah. Tunggu Ramadan lah. Tapi kalau yang perempuan dia ada udhur syar'i pun nak qada, ya tak masuklah hadis. Dia kena qada. Itu yang paling baik. Ya? Kalau dia memang puasa sunat Isnin Khamis, teruskan. Kalau dia puasa sunat cara Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, teruskan. Dia tak masuk dalam hadis itu ada waktu dia untuk kita amalkan. Yang kedua, yang sudah betulkan makruh mandi selepas solat asar ketika berpuasa. Ada pendapat menyatakan makruh lah. Menyatakan makruh. Sebab salah satu hikmah itu dia nak kita berbuka puasa itu dalam keadaan ketika makruh kita bersiwak selepas daripada gelincir matahari. Sebab apa? Sebab bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kesturi. Dia bau busuk gigi. Jadi dia busuk gigi dengan siwak. Kita katakan makruh, tapi sebagai ulama kita tak makruh. Puasalah siwak. Kita tak puasa. Dan bau mulut kita pun lebih wangi daripada bau kesturi di sisi Allah walaupun kita siwak. Dalam hadis itu tak sebut masalah tak boleh siwak. Cuma faham sekarang sebagai ulama tak perlu siwak. Jadi Rasulullah tak sebut. Rasulullah sebut tak masalah bau mulut. Jadi nak mandi tak apa. Ada ulama kata tak makruh, ada ulama kata bisanya kalau kita nak cepat, kita nak buka puasa kat masjid, lepas buka puasa kat masjid kita tak balik dah. Nak iktikaf kat masjid, nak baca Quran, lepas tu nak sembahyang. Jadi kita tak mandi lagi. Dari pagi tadi mandi, lepas tu tak mandi dah. Kita penuh badan semua. Itu tidak ada makruh lah kita nak mandi. Jadi makruh saja. Kalau ada ulama kata makruh, sekadar makruh saja, bukannya haram. Tapi
Kalau kita ada matlamat yang lain pula, nak yang tinggal ke masjid, nak buka puasa ke masjid, bila nak datang masjid, jangan datang dalam keadaan pada musuh. Kena wangi kan? Lepas tu kita tak balik dah, lepas terawih nanti ke sebelah, baru nak balik. Itu. Yang kata makruh tadi itu tak jadi makruh lah. Jadi hukum makruh itu tidak apa-apa. Ya? Kalau ada ulama kata makruh, tidak apa-apa. Boleh kita dapat, bukan yang haram kita. Soalan sunat puasa, sunat Syawal 6 hari dibolehkan sekali dengan qada Ramadan. Mungkin boleh, tapi mungkin elok kita asingkan. Jadi lepas Syawal, lepas Ramadan ni 6 Syawal, lebih elok kita asingkan. Sebab amalan Aisyah radhiyallahu anha, dia puasa qada pada bulan Sya'ban. Ramadan, kita Ramadan tahun sudah, bila qada? Sya'ban sekarang. Adakah isteri Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah puasa sunat dulu? Mustahil tak puasa sunat dah. Dia puasa sunat. Dia puasa sunat pun lah sunat. Setiap kami buat puasa sunat. Bila dia qada? Bulan Sya'ban. Sepanjang ni pun dia ada puasa sunat. Jadi dia tak sekalikan antara qada dengan puasa sunat. Jadi lebih baik kita asingkan. Jadi kita nak lepas Ramadan ada puasa sunat, nama itu puasa sunat itu. Qada ni kita tak, bila kita nak qada kita qada. Itu yang paling baik lah. Tapi kata sebagian ulama ni pandangan sunat, pandangan boleh. Sebab dia kata sunat itu boleh tumpang kepada yang fardu. Yang fardu qada itu sunat datang sekali. Itu ada satu pandangan lah. Tapi yang lebih eloknya kita asingkan. Sunat yang difardu itu buat sunat dulu, sebab itu waktu sunat, waktu itu lebih panjang lagi. Sebelah bulan qada 6 hari dah habis hari ni. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan dari timur pencerahan. Dalam kesangan ayat ini, pemanggilan Ramadan atau ala safarin, mana boleh safarin musafir itu. Mungkin ada beberapa selisih orang yang kurang clear tentang musafir macam mana dia harus ambil puasa sebagainya. Nah itu nak ada macam mana soalan yang kata lah. Dulu zaman Nabi dia mudah dituliskan dengan itu ekor sejuk. Terbang pun dah business class macam lagi itu dalam drama. Yang kedua berkenaan dengan salah satu ceramah atau ustaz yang berceramah dengan salah satu siaran radio yang mengatakan bahawa menelan air membatalkan puasa. Menelan air membatalkan puasa. Sejauh manakah kebenaran pendapat beliau itu? Yang ketiga berkenaan dengan puasa ni bagi wanita yang tiap-tiap tahun gandum bulan puasa. Dia nak kodok je, gandum lah. Nak kodok je, gandum. Dia macam mana keadaan tu biasanya keharusan. Allahu'alam. Baik, masalah musafir, boleh kita buka puasa. Ini keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi rahmat kepada kita. Rahmat kepada kita. Jadi kalau kita nak ambil rukhsah tersebut, silakan. Yang syaratnya kena ganti lah. Orang yang kerja sebagai pemandu, sebagai contoh, ataupun pegawai-pegawai dia kena buat program jauh sikit kan. Sini dia kena pergi ke KL, balik hari pukul 9 bertolak, pukul 3 balik. Cara musafir tu tengah jalan singgahkan RMR nilai. Ini makan nasi, ni makan nasi. Jadi nak kira ayat tu boleh lah. Tetapi munasabah kan tak munasabah. Kita nak ambil rukhsah tu. Kalau nak ambil silakan lah. Tapi kena ganti lah. Ganti. Puasa 30 hari tak sama dengan boleh, sebab tidak ganti. Tapi kalau ada mudarat
kepada dia dengan sebab dia musafir. Bila dia musafir, dia tak berbuka puasa, menyebabkan katalah pemandu bas, dia bawa bas dalam keadaan ngantuk, dia tak minum, tenaga tak ada, tak segar, bahkan ni boleh memudaratkan dirinya, boleh memudaratkan bas yang dia bawa tu. Yang rukhsah tu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Dalam keadaan tak puasa, lebih banyak insiden dilakukan kan? Sebab puasa tu lebih banyak insiden daripada tu. Minat besar, Allah Ta'ala kita tahu. Jadi keadaan tu kita tengok, pemandu tu kita tengok, rukhsah tu dah ada, dia dah gunakan itu. Kita musafir, tak ada letih apa? Tak ada letih apa? Kita musafir pergi mana? Kita musafir nak pergi ke Johor sini ke Johor. Lebih dah hak musafir tu. Tapi tak kenapa. Tak kenapa. Masa pergi sikit jalan dia. Kalau kita puasa pun kita pergi juga sikit-sikit. Sampai sana kita nak apa nak puasa. Kita nak balik kampung, musafir. Kata dah dari sini, kita nak balik ke Johor baru. Tolak pukul 2 petang, pukul 6 petang, pukul 5, pukul 6 sampai. Nak buka puasa dengan ahli keluarga, dengan mak bapak kita. Tapi tengah jalan ni kita buka puasa. Nak buka puasa sekali pun tak sedap. Kan? Jadi rukhsah tu ada, tapi macam mana kita nak gunakan? Jadi kita tengok keadaan tu lah. Jadi umum ayat tu, bila musafir, macam kita jamak juga. Jamak. Bila kita musafir, kita boleh sekalian jamak lah. Sama ada kita nak gunakan ataupun tidak. Kalau kita nak sembahyang jamak, silakan. Kalau kita nak jamak kosong pun silakan. Kalau kita tak mau jamak kosong pun silakan. Yang penting sembahyang. Laksanakan solat. Dalam waktu. Bila kita jamak, mana kita sembahyang dalam waktu juga sebab kita digunakan jamak. Ini pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Cuma kalau boleh tu jaga-jaga jangan tak nawak lah. Balik travel ke Kuala Lumpur, balik sini pegang makan masjid kan orang tengok nampak orang yang tak tahu hakikat sebenar, tak tahu kita sakit, tak tahu kita musafir jauh, dia akan timbul fitnah bagi dia. Sebab tu kita nak menghormati bulan Ramadan, kita sembunyi-sembunyi sikit. Walaupun kita tak puasa, dibenarkan dalam syarak tak puasa, kita sembunyi sikit. Kemudian masalah tentang telan air liur batal puasa yang ni tidaklah membatalkan puasa. Jenuh kita nak ludah. Jenuh kita tuih. Tidak. Selagi mana air liur ke dalam kita tidak batalkan. Jadi kita ludah kuih dia kita pergi telan. Yang tu batal lah. Yang tu batal. Kita dah ludah lagi 3-4 kali ludah, kita tarik minum dia. Sebab dia dah keluar daripada had mulut kita, kawasan mulut kita. Adapun air liur yang dalam mulut kita ni, seminit sekali kita telan lah. Telan. Kalau kita ludah, apa lama, 1 jam yang kering habis pula kita ni, tak boleh puasa lah. Tak sampai dah. Cek balik tu, air liur batal puasa. Saya yakin tidak batalkan puasa. Kemudian masalah wanita hamil. Ini keizinan daripada keadaan sakit juga lah. Keadaan keperluan dia, sama ada dia mampu untuk berpuasa atau tidak. Kalau dia tidak mampu nak berpuasa, maka dia masih dalam bab sakit. Bila bab sakit, maka dia dikenakan untuk berbuka puasa. Dia kena ganti. Kalau dia bimbang keadaan bayi dalam kandungannya juga, dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Sakit juga, ada keharusan. Cuma nak kena bayar fidyah ke apa kan, tengok keadaan. Kalau untuk bayinya saja, tak kena bayar fidyah. Tapi kalau untuk bayinya, kena ganti puasa dan bayar fidyah. Itu ada pandangan di kalangan para ulama. Puasa yang benar besar itu puasa kena ganti. Wallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada 2 soalan tanya. Soalan pertama,
mengenai soalan yang saudara sebelum ni tanya, soalan kedua tu, kalau kita katakan batuk berkahak, kalau katakan kahak tu dalam mulut, kita telan balik, apa hukumnya? Okey, itu soalan pertama. Dan soalan kedua, ini mungkin dengar macam pelik, tapi saya just nak tanya, kalau kita buat sembahyang tarawih selepas solat maghrib, apa pula hukumnya? Okey, terima kasih. Kahak ni dia tak sama dengan Elliot. Dia ada bisi dia tu lemah. Kahak dia ada tui dia. Tu shake dia sesuatu. Yang tu kita belah lah. Dia masuk pelan. Yang Elliot lain. Yang tu dia tui kuning, hijau kuning. Hijau kuning elok kahak kan. Yang tu yang membatalkan puasa. Mak kali penceramah yang imam dia kata imam dia. Yang lepak lah. Kahak tu akan puasa. Dia tak akan puasa. Tapi Ustaz, Ya. kalau kahaknya ketika semayang macam mana Ustaz? Macam mana kita nak buang kalau masa semayang? Kesemayang kita ambil tisu kah, terbelah lah. Dia tak najis. Dia tak najis. Dia cuma bercemat, kotor je lah. Kita telan ke kalau kita pasal batu keluar kuning, keluar telan ni. Tak pun. Kita beli dah kan. Itu kita belah lah. Yang tu tak kering tu kita akan kita juga. Air liam dia memang tak perlu kan. Memang kita perlu. Kemudian ada solat tarawih. Dia waktu tarawih ni dia lepas sembahyang isyak. Jadi kalau mau isyak pukul 8.30, kita sembahyang isyak pukul 9.30. Lepas sembahyang isyak 9.30 kita tarawih. Kalau kita sembahyang isyak pukul 10.30, lepas 10.30 lah kita tarawih. Siapa yang tengok dia sembahyang isyak? Kalau kita sembahyang isyak, kita musafir, kita buka puasa 7.30, 7.45 kita sembahyang maghrib, 7.50 kita sembahyang tarawih. Jamak takdim. Kita sembahyang tarawih lah. Pukul 8 kita sembahyang tarawih lah. Walaupun tarawih 8.30, sebab kita dah sembahyang isyak lah. Kita dah boleh tarawih lah. Dia tengok orang tu sembahyang isyak je. Dia boleh jamak dah. Isyak dah masuk dah. Dia sembahyang isyak lah. So dia boleh tarawih. Orang yang tak musafir, dia tunggu isyak 8.30 lah. Lepas sembahyang isyak, barulah dia boleh. Jadi waktu tarawih itu lepas daripada solat fardu isyak. Dia sama dengan larangan sembahyang selepas solat fardu subuh. Orang tu sembahyang fardu subuh pinang, lepas dia tak sembahyang sunat apa? Orang yang tak sembahyang subuh, pinang 45 baru nak sembahyang subuh, dia tak boleh sembahyang ni. Sebab dia tak sembahyang subuh ni. Dia tengok individu. Allah. Ustaz, saya ingin tanya tentang masalah semasa berlaku di Malaysia sekarang ni. Apa pandangan Ustaz tentang situasi sekarang ini? Ada sebagian negeri itu yang diharamkan memberi tazkirah di bulan Ramadan. Adakah ini wajar atau tidak wajar? Tazkirah di bulan Ramadan. Apa? Tarawih. Tazkirah di Antara tarawih. Adakah wajar untuk diharamkan? Kalau kita nak gunakan perkataan haram tak boleh lah. Sebab mengharamkan ini bukan hak kita, kecuali ada nas. Melarang mungkin boleh, mencegah itu boleh, tidak dibenarkan. Sebab mengharamkan ini beratnya. Sebab Nabi dia ada dua, satu mengharamkan, satu menegah. Menegah lain, mengharamkan lain. Bila Nabi SAW mengharamkan satu perkara yang halal, Allah Ta'ala turunkan ayat, Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan perkara yang Allah halalkan? Benda yang Allah halalkan haruskan. Kalau kita tak mau apa? Kita tak mau makan gula, tak mau guna gula. Boleh. Kita nak mencegah daripada menggunakan gula. Tapi kita nak haramkan gula tak boleh. Sebab gula halal. Tak boleh haramkan. Saya cuma tak mau makan gula, tak mau gunakan gula dalam minuman saya. Apa? Tapi jangan haramkan gula, sebab gula adalah halal. Jadi tazkirah itu sekadar nak bagi peringatan sikit, orang pun ramai. Nak haramkan tazkirah. Sebab
tazkirah itu peringatan, wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, berilah peringatan karena peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Nak guna perkataan mengharamkan tazkirah itu mungkin tidak sepatutnya. Cuma dari sudut urusan kita tak benarkan tazkirah di antara tarawih. Itu mungkin boleh. Kadang-kadang setengah tempat dia buat tarawih 8. Dia buat tarawih 4, dia berhenti dulu buat tazkirah. Tazkirah pula 1 jam setengah. Ada orang yang dengan tazkirah, ada orang yang dengan tazkirah dia selesaikan tarawih 8 kan. Jadi masalah pengurusan kadang-kadang. Kalau kita nak buat tarawih 8, selesaikan tarawih 8, kan kita buat tazkirah. Siapa nak dengar tazkirah tunggu, siapa nak dengar tazkirah dia boleh balik. Dia boleh duduk belakang macam apa. Selesaikan dulu. Ataupun sebelum kita mulakan tarawih kita nak buat tazkirah dulu. Lepas Malaysia kita nak ambil masa 10 minit untuk tazkirah. Masalah pengurusan masjid lah, masjid kan surau lah tak uruskan. Tapi janganlah lama sangat. Sebab apa? Sebab ibadat dia yang utama ialah tarawih, bukan tazkirah. Jadi tarawih tak lama mana? Tarawih lebih kurang 20 minit, tazkirah lebih kurang 1 jam setengah. Tiap-tiap malam itu putih lah. Kadang-kadang tazkirah itu pula menghantar ke orang macam-macam. Ini kita mau. Jadi kita nak tengok keutamaan. Utamaannya qiyam Ramadan adalah tarawih itu sendiri. Qiyam Ramadan adalah tarawih itu sendiri. Cuma nak selit sampingan tazkirah 10 minit, 15 minit. Misalnya kita kata malam ni malam yang 10. Kalau orang tadarus Quran, juzuk yang 10. Kita nak tadabburkan satu ayat. Ayat apa kita nak ambil? Imam nak pilih ayat malam ni, kalau juzuk 10 siapa baca juzuk 10, ada satu ayat surah sekian, ayat sekian. Allah Taala sebut begini. Ayat dia maksudnya begini-begini, itu kita tadabburkan. Tadabbur satu juzuk tak mampu lah, satu ayat 2 ayat. 10 minit, 15 minit. Sayang. Ini masalah pengurusan ya. Masalah pengurusan. Buktilah orang ramai. Waktu dia orang ramai, terawih orang ramai. Itulah peringatan bagi yang datang terawih itu terkesan sikit tak. Waktu dia datang, itu masalah pengurusan. Di setengah tempat tu, di balik kalau terawih dia 8, dia 4 rakaat dia mandi. Pagi dia tazkirah pula. Tazkirah pula datang dari pendek tu. Jadi kalau tazkirah setengah jam tak cukup. Kan? Dia penceramah tu malam ni masjid mana? Malam esok masjid mana? Jadi dia paling kurang sejam. Mungkin 1 jam setengah. Jadi keadaan ni. Jadi dah 15 minit cukup lah. Dan sebenarnya terawih. Kita tak ada urusan je lepas ni. Kita pengurusan kita ada limitnya. Malam ni tak ada tazkirah. Semayang tarawih lah. Terserah kepada pihak berpuasa masjid tersebut. Macam mana dia nak uruskan? Jawatan puasa tu bincang. Jadi kalau kita ikut jawatan puasa tu, insyaAllah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu soalan untuk ucapan salah. Sengaja dulu saya beritahu bahawa kita pakai mulai dari sini sedikit dulu, lepas tu baru kita balik mulai. Tapi pada hari itu saya dengar lah dia akan mulai dari Ustaz katakan bahawa mulai dengan tidur langsung. Mana satu yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang mulai maksudnya malam tu tak tidur langsung dan mulai dengan timulan kiam. Mana yang betul yang dia lakukan oleh Rasulullah? Dia dua istilah, satu istilah tahajud, satu istilah qiyamul lail. Kalau tahajud ni maknanya dia tidur dulu lepas tu bangun. Itu dia tahajud, ada yang tahajud itu tahajud. Kalau boleh terjud lah. Lina tu mau terjud. Itu tahajud. Kalau qiyamul lail ni istilahnya dia tak lina. Qiyamul lail, jaga malam, bangunkan malam. Itu kadang-kadang digunakan konsep yang seperti itu. Jadi cara mudahnya supaya amalan kita tidak terganggu ni, maknanya kita kena ada masa untuk lina lah.
Sebab itu Rasulullah SAW pun disebut dalam Quran masalah tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan daripada sebahagian malam itu bangunlah bertahajud. Mana lena dulu. Kan bangun tahajud. Cuma mungkin i'tikaf 10 malam terakhir itu kita lena. Itulah. Kemudian keluasan isu syarat. Tak boleh nak isu tak nak kerja apa. Tak kerja apa. Kita nak qiyam mulai dalam tak boleh nak. Lepas sembahyang isyak yang tarawih, tadarus Quran. Lepas itu sembahyang sunat lagi. Kita ada Quran, lepas itu berzikir, istighfar sampai sahur. Sembahyang subuh. Baru kita lena. Terserah. Esok tak nak kerja apa. Esok kita nak kerja. Esok ada kelas. Kan? Malam kita lena. Datang kerja panci mungkin 8. Masuk jadi kunci lena dalam bisa dulu. Ya. Tak suatu yang jadi tengok keadaan. Jadi biasanya yang saya ingat konsep tahajud ni lena. Bukan tu bau. Yang mulai ni digunakan juga dia tak lena, boleh jaga malam. Ada juga pahaman tafsiran dia. Jadi yang saya ingatnya Rasulullah dia lena, lepas tu dia kata pada satu ketika malam yang akhir. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia lena Allah Maimunah radhiyallahu anha, isteri Nabi Maimunah. Rasulullah pun ada sekali, Rasulullah bangun tengah malam, Rasulullah lena dia. Rasulullah dia bangun, suami duduk. Ibn Abbas tengok duduk Rasulullah, dia pun ambil duduk sebagaimana duduk Rasulullah. Tengok dia, itu Rasulullah lena. Jadi itu mungkin sesuai dengan kita daripada kita menjaga malam. Sebab malam kita panjang lah. Jadi kalau kita baca contoh ulama subuh dengan isyak wuduknya sama. Dia sembahyang isyak katalah pukul 10. Lambat sikit pukul 10, 10.30. Isyak dia pukul 3. Okey lah. Kan? Dia tak dengar dekat okey lah. Kita punya subuh dekat pukul 6. Isyak kita sembahyang pukul 9. Wuduk isyak dengan wuduk subuh tu wuduk yang sama, wuduk tak batal. Mana tak dengar langsung. Buat. Dan tengok masa itu berbeza sebab musim panas dia siang panjang, malam pendek. Jadi dia tak dengar tu masalah pula. Yang dia masalah kan. Sebab kita tak sesuai. Kita jaga malam sepanjang. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanyakan tentang isu membayar fidyah. Bolehkah kita gantikan bayaran nilai fidyah itu macam kat Malaysia ni kita kena bayar 1.4% kan? Kita gantikan dengan barang-barang makanan yang lain yang macam yang boleh mengenyangkan, macam kuih ke, roti ke. Tapi kita bayar terus guna nilai mata wang. Dan satu lagi, adakah kita boleh membayar fidyah itu pada orang-orang di luar negara saja, contohnya seperti di Syria sekarang ataupun di Palestin? Itu saja soalan Ustaz. Terima kasih. Baik, masalah fidyah Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kepada orang yang tak mampu nak puasa itu fidyah bagi makan kepada orang miskin. Siapa-siapa yang miskin lah bagi makan. Cuma ulama luaskan bagi makan ni dia sebut ada makanan asasi yang kita berai lah. Ada yang kata bagi makan semua lah. Bagi makan tengah hari lah. Dia bagi makan nasi, makan lauk ikan goreng seketul, air, telur satu, sayur sikit, air segelas. Ada ulama luaskan lagi kita bayar nilai dia. Makan tengah hari RM5, air semua dia buang RM6, RM7. So kita bagilah RM6, RM7 fidyah dia lah. Yang ulama luaskan. Sebab matlamat dia capai dah. Dia orang susah dia nak makan. Kalau kita bagi makan apa, kan dia bagi dia tak suka. Kita bagi lo ayam, dia tak suka lo ayam. Kita bagi duit, dia pergi beli makanan. Ataupun kita ajak dia makan. Pakcik nak makan apa? Orang susah, pakcik nak makan apa? Dia makan nasi, lauk sekian. Kita pergi beli lauk juga. Jadi dia semua ambil daripada roh ayat Quran, fidyatun ta'am, memberi
makan, memberi fidyah makan orang miskin. Cuma ulama faham, kembangkan lagi sampailah satu tahap boleh bagi nilai-nilai duit. Sama dengan kita bayar zakat fitrah. Bayar fitrahnya asalnya daripada makanan. Mana kita berat di sana tamar, tempat Nabi tamar. Tapi ulama kembangkan sampailah boleh bayar duit sekarang. Tak ada lagi kita nak bawa berat. Boleh kau bayar berat lagi. Ambil kita sekali kita kata berat lah, kita nak bawa berat. Satu ganda yang berat. 100 orang, 100 orang, teh dia kan. Sekarang pakai duit dia. Satu tahun ni fidyah ni fitrah kita RM7. Punya potong bayar RM7. Senang. Jadi itu ijtihad di kalangan ulama. Faham daripada ayat Quran, faham daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah kita mengambil dua yang seperti itu. Ustaz, kalau macam yang si penerima fidyah tu terima dalam bentuk wang, adakah dia wajib membelanjakan semua wang tu untuk membeli makanan ataupun dia boleh guna sebahagian tu? Tidak perlu sebab kita dah lepas tanggungjawab kita. Kita dah lepas tanggungjawab kita. Kita dah bagi duit yang sepatutnya kita anggap duit ni sama dengan nilai makanan. Lepas itu dia nak guna apa? Guna keperluan dia lah. Jadi dia guna beli makanan, tak buat lah. Dia campurkan dengan duit yang lain. Jadi dia bagi sikit semua. Sebab kita dalam puasa, dalam zakat fitrah sebagai contoh, kita bagi berat. Dan kan keperluan dia bukan berat. Ini dia lagi. Jadi bila dia nak beli berat itu dia paksa jual berat tu pula, kita dapatkan duit. Kita nak gembirakan orang miskin pada hari raya. Jadi gembira dia bukan dengan berat semata-mata. Dengan dapat duit, dia boleh beli daging, dia boleh beli sayur, dia boleh beli tupai, dia boleh beli baju raya. Bila kita bagi berat kepada dia, kita bisa jual berat tersebut. Akhirnya harga murah pula. Jadi bila kita serah tu, tanggungjawab kita terlepas, itu hal dia dalam waktu.